daripada Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu dengan niat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu bin nur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atamma alaina ni'mata bi a'zami minhajin syura' minhajul islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal rasulil karim wa ala alihi wa ashabatihi wa ahyina Allahumma ala sunnatihi wa ahsyurna fi zumratihi ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah beri kepada kita berbagai nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, diberikan kita hidup bernyawa menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan dengan rahmat itulah kita mengharapkan pengampunan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kuliah subuh kita ini berkenaan dengan kitab 40 hadis Nawawi. Jadi insya-Allah pada hari ini insya-Allah kita akan mula dengan hadis yang pertama. Sebelum ini berkenaan dengan mukadimah. Kepada hadis ini. Jadi hadis ini yang berbunyi, hadis yang pertama, kita baca hadis yang pertama. An Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibha aw fi riwayah ila dunya yusibha wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddithin Amirul Mukminin Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah. Daripada Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap apa yang diniatkan, setiap seorang itu apa yang diniatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, sesiapanya hijrahnya kerana Allah dan juga Rasulnya, maka hijrahnya itu kerana Allah dan juga Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, sesiapa hijrahnya kerana dunia
untuk dia mendapatkannya. Awi imra'atin yang kiwa, ataupun wanita yang ingin dikahwininya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, dan maka hijrahnya itu kepada apa yang dia hijrahkan. Rawahu Imam al-Muhaddisin, diriwayatkan oleh dua imam para ahli hadis, Al-Bukhari wa Muslim, Abu Abdullah Al-Bukhari wa Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi hadis ini adalah hadis yang pertama yang dijadikan sebagai hadis prinsip dalam agama, seperti mana yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebutkan berkenaan dengan hadis ini adalah prinsip agama, prinsip yang utama dalam agama Islam ini. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh dua imam yang paling besar, iaitu Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Imam Bukhari adalah seorang ahli hadis yang terkenal. Wafat pada tahun 256 Hijrah. Beliau merupakan ahli hadis yang mempunyai kitab paling sahih di atas muka bumi ini selepas Al-Quran. Oleh itu para ulama mengatakan tidak ada kitab selepas Al-Quran itu yang lebih sahih daripada kitab Bukhari dan juga Muslim. Maka para ulama mengatakan bahawasanya hadis, kedua-dua hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim ini, apabila digabungkan maka dia adalah hadis yang paling sahih selepas Al-Quran. Oleh itu mereka meletakkan dalam susunan hadis ini, susunan hadis yang tersahih di atas muka bumi ini, maka mereka meletakkan hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Seperti mana hadis yang kita baca ini, itu diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Maka mereka mengatakan bahawa kitab yang paling sahih sekali adalah kitab yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, kemudian diriwayatkan oleh Bukhari, kemudian diriwayatkan oleh Muslim. Itu susunan dalam menceritakan tentang kitab yang paling sahih di atas muka bumi. Seterusnya Imam Bukhari rahimahullah, ada seorang ulama yang berasal daripada Al-Bukhara, Bukhara dekat Uzbekistan tu, jauh. Bayangkan jauhnya pergi mereka ni menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah untuk mengambil hadis Nabi SAW. Begitu jauh, zaman dahulu tidak ada kapal terbang, tidak ada kereta, tidak ada. Mereka naik apa? Naik kuda, naik unta. Tetapi mereka telah menulis hadis, mencari hadis Nabi SAW. Dia panggil ar-rihlah fi talabil ilm, mencari ilmu. Rihlah dalam mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Imam Bukhari ini terkenal dengan kehebatan beliau meriwayatkan hadis yang paling sahih. Orang yang hebat dalam hadis Nabi SAW. Pada suatu hari beliau pergi ke Baghdad, Iraq. Iraq ini terkenal pada zaman dulu dipanggil Darul Darb. Darul Darb. Itu tempat buat fitnah. Kawasan fitnah, kawasan kocak-kacir, itulah tempatnya. Maka sesiapa yang pergi ke Mekah, ke Baghdad ini, Iraq, maka hendaklah dia ni diuji dahulu. Macam kita lah di Malaysia ni, kena ambil tauliah dulu nak mengajar. Macam tu dah juga, nak duduk situ kena test dulu, tengok macam mana betul ke dia ni seorang imam yang hebat dalam hadis. Jadi dia pergi, dia datang, dia mengajar satu masjid. Maka bila tengah mengajar, maka ada orang yang bertanya kepada dia. Sebenarnya para ulama di Baghdad ketika itu telah berkumpul, telah bersepakat untuk menguji Al-Imam Al-Bukhari. Nak kenal siapakah Imam Bukhari ini. Maka dikumpulkan 10 orang. Diberikan setiap orang itu 10 hadis. 10 orang, 10 hadis. Dan diberikan hadis-hadis itu adalah hadis yang diterbalikkan jalur-jalurnya, itu sanadnya. Diterbalikkan jalurnya, matan hadis itu, teks hadis itu, digabung, dia celaukan habis. Macam tu. Apabila Imam Bukhari rahimahullah mengajar hadis Nabi SAW, maka mereka pun bertanya. Dia tidak bertanya direct, tapi duduklah seorang di sana, duduk seorang sini, tanya. Maka seorang bertanya,
Ya Imam Abu Abdillah, boleh jawab soalan aku, dia kata. Lebih kurang itulah. Maka dia tanya soalan yang pertama. Maka disebutkan hadis yang pertama. Orang yang pertama bertanya tentang hadis yang pertama. Maka beliau berkata, yang bertanya itu, sesungguhnya hadis ini daripada fulan, daripada fulan, daripada fulan, daripada Nabi SAW, bahawa Nabi SAW bersabda sekian, sekian, sekian. Maka dia bertanya kepada Imam Bukhari, apa pendapat kamu tentang, apa pendapat tuan tentang hadis ini? Maka Imam Bukhari rahimahullah berkata, la adri, aku tak tahu. Aku tak tahu hadis ni apa dia. La adri. Satu perkataan, la adri, aku tidak tahu. Jadi orang yang mendengar ramai hadis, yang hadis ketika itu terlalu ramai. Para ulama'nya, para ahli hadisnya, dan termasuklah orang awam sekali. Ramai sebab menghadiri majlis ilmu. Maka kebanyakan orang akan kata apa? Imam besar tak boleh jawab soalan ni. Soalan pertama tu, la adri, aku tak tahu. Tak tahu soalan ni. Dia tak tahu hadis ni apa dia. Tapi Imam Bukhari sebut, la adri, aku tak tahu. Maka dia tanya soalan yang kedua. Setiap seorang diberikan 10 soalan. Orang yang pertama tanya soalan kedua. Wahai Imam, soalan yang kedua. Daripada fulan, daripada fulan, daripada fulan, daripada Nabi SAW, bahawa Nabi SAW bersabda sekian, sekian, sekian. Apa pendapat kamu, wahai Tuan? Maka Imam Bukhari kata, la adri, aku tak tahu. Imam Bukhari kata apa? Aku tidak tahu. La adri. Soalan kedua pun tak tahu. Orang kata apa tak tahu soalan. Imam besar sebut nama tapi tak tahu. Para ulama' dah mula rasa satu-satu dah. Para ulama' yang belajar, orang yang mengetahui ini, dia kata takkanlah tak tahu juga soalan kedua. Enggak. Maka tanya soalan yang ketiga. Begitu juga fulan daripada Nabi SAW bahawa sekian-sekian, Nabi bersabda sekian-sekian. Maka dia tanya, apa pendapat kamu tentang hadis ini? Maka beliau berkata, la adri, aku tak tahu. Para ulama' yang mendengar kata, dia kata, oh takkanlah tak tahu. Hadis yang ketiga pun tak tahu, pertama tak tahu, kedua takkan seorang kedua pun tak tahu, seorang ketiga pun tak tahu. Yang orang lain kata, tak ada dah, tak reti dah. Tu lah. Orang tak tahu ni, dia anggap orang tak reti jawab ni, dia anggap tak pandai. Tu masalah orang awam ni, kalau jawab tu pasal dia tak tahu. Imam Bukhari senyap. Teruskan soalan ketiga, soalan keempat, soalan kelima, soalan sampai habis 10 soalan. Semua dijawab, la adri, aku tak tahu. Ulama jawab, tak tahu. Kita tu jawab, tak tahu pun kita pandai buat jawab. Imam, tawaduk, imam. La adri, aku tak tahu. Masuk soalan yang kedua. Orang yang kedua. Orang pertama, habis soalan. Dia kata semua tak tahu. Kemudian, ada pula yang tanya, datang seorang lagi. Imam Bukhari tak tahu soalan ini adalah ujian kepada beliau. Dia tak tahu. Sebab memang itu ujian, memang dia bukan ujian yang beritahu orang ni waktu, tak ada. Tanya tu memang nak tahu, tanya sungguh. Maka ada orang tanya, orang lain pula tanya. Begitu juga. Soalan pertama, la adri, aku tak tahu. Soalan kedua, saya tak tahu. Habis soalan yang ke 10 soalan tu habis. Orang yang ketiga, orang yang keempat, orang kelima, sampailah orang yang ke-10. Semua dia kata apa? La adri, aku tak tahu. Imam Bukhari kata, la adri, aku tak tahu. Kemudian Imam Bukhari melihat agak-agak, dia merasakan bahawa tak ada dah orang nak tanya ni. Dah 10 orang, dia agak-agak sebab dia tak tahu. Dia agak-agak tak ada orang nak tanya dah ni. Maka dia berkata, baru dia berkata, Imam, baru dia berkata, adapun soalan yang pertama daripada orang yang pertama. Dia balik kepada orang yang pertama. Soalan pertama daripada orang yang pertama. Dia sebut balik orang tu sebut. Fulan daripada fulan, daripada fulan, daripada Nabi SAW. Bahawa Nabi SAW bersabda sekian, sekian, sekian. Imam Bukhari sebut balik seperti mana orang tu sebut. Maka dia berkata, ini, beliau berkata, bahawa hadis ini, sebenarnya hadis ini diriwayatkan oleh sekian. Disebut orang siapa yang perawi sepatutnya hadis ini. Sekian orangnya. Dan hadis yang orang yang riwayat ini sepatutnya diriwayat hadis lain. Dia beritahu, dia betulkan hadis tersebut. Dia bukan hanya sekadar beritahu tak tahu.
hadis tu. Dibetulkan balik hadis tersebut. Apa yang jalur dia dah pusing-pusing semua tu, letak pada tempat dia yang sebenar. Dibetulkan. Kemudian dia sebut hadis yang kedua, begitu juga. Dibetulkan hadis yang kedua. Disebut hadis itu dan dibetulkan hadis tersebut. Hadis orang pertama, 10 hadis orang pertama. Orang kedua, susun satu-satu. Hadis pertama daripada orang pertama, hadis kedua daripada orang kedua. Susunan itu. Tanpa orang tu mengulang, dia boleh hafal balik. Kekuatan hafalan Imam Bukhari rahimahullah. Apabila habis itu, barulah para ulama sedar itulah imam dalam hadis Nabi SAW, Imam Bukhari. Tak ada seorang yang boleh macam ni. Barulah orang iktiraf. Pengiktirafan bahawa beliau merupakan ahli hadis, imam besar dalam hadis. Beliau Imam Bukhari rahimahullah. Kata Ibn Hajar rahimahullah Al-Asqalani. Ibn Hajar wafat pada tahun 856 Hijrah. Imam Bukhari 256. Ibn Hajar rahimahullah, imam besar lah, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, imam besar lah. Kitab yang terkenal syarah pada Bukhari, Fathul Bari, kitab besar. Besar kitabnya, 8 jilid, 10 jilid, ikut macam mana keadaan cetakan tersebut. 10 jilid. Dia berkata bahawa uniknya Imam Bukhari rahimahullah, dia tidak seperti orang lain. Tidak ada orang seperti Imam Bukhari rahimahullah. Tidak ada orang seperti walaupun dia tu penghafal hadis juga. Imam Ibn Hajar sekali dia kata, dia ni penghafal hadis, hafiz hadis. Quran, hadis tu dia hafal habis. Hafal semua. Memang hebatlah Ibn Hajar sekali. Dan orang selepas itu, selepas Imam Bukhari pun macam tu juga. Tidak ada orang yang seperti Imam Bukhari. Sampai ke hari ini tidak ada orang seperti Imam Bukhari. Dia kata pertama, biasanya orang kata dia boleh betulkan hadis tersebut. Dia kata perkara ini biasa, dia kata. Betulkan hadis itu dia kata biasa. Bukan, ulama boleh baiki. Maksud hadis ni salah, dia boleh betulkan. Yang itu ulama boleh buat, dia kata. Tapi yang pelik pada Imam Bukhari ini, dia kata, diingat satu demi satu hadis yang dibaca oleh orang tu, tanpa orang tu ulang balik. Tanpa dia tanya orang tu berapa jana soal tak. Dia boleh susun hadis tu. Orang yang pertama, hadis yang pertama. Diingat seperti itu. Seperti mana orang tu sebut, seperti itulah diulang balik. Itu keunikan yang tidak ada pada orang lain. Dia tu hafal hadis pun dia tak boleh buat. Dia tu. Dan orang sebelum dia tu hafal hadis pun tak boleh buat seperti Imam Bukhari. Maksud hafal, ingat tu. Tak ada. Itu dipanggil sebagai apa? Karamah. Karamah. Karamah ni maksudnya dikurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, tak diberi pada orang lain. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah. Imam Az-Zahabi rahimahullah. Imam Az-Zahabi wafat pada tahun kurun ke-8 Hijrah, 700 lebih. Imam Az-Zahabi kata apa? Apabila orang mengkritik Imam Bukhari, kan? Kritik Imam Bukhari. Dia kata apa? Pada zaman ini Imam Az-Zahabi imam hebat dah. Sehingga kat Ibn Hajar Al-Asqalani yang kita sebut ni, dia kata apa? Dia pergi minum air Zam-Zam. Dia berdoa, ya Allah, jadikan aku ni seperti Imam Zahabi. Hebat Imam Zahabi ni. Dia kata, jadikan aku Imam Zahabi. Imam Zahabi ni hebat lah. Jadikan aku seperti Imam Zahabi. Dia minum air Zam-Zam. Sebab kita, bila kita nak mustajakkan doa kita adalah ketika mana kita minum air Zam-Zam. Doa ketika itu. Imam Ibn Hajar Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dia berdoa ketika minum air Zam-Zam. Ya Allah, jadikan aku seperti Imam Zahabi. Ya Allah. Nak jadi seperti Imam Zahabi. Kata para ulama selepas, dia kata dia lebih hebat daripada Imam Zahabi. Kata gitu. Tapi nak ceritakan siapa dia? Imam Zahabi. Imam Zahabi hebat dah. Kitab besar-besar. Syiarul A'lamin Nubala. 40 jilid. Syiar A'lamin. Para ulama. 40 jilid. Hebat imam besar. Tukar satu kitab. Tak lagi banyak lagi. Tak lagi kita baru cerita pasal ulama dan sebagainya. Ahli hadis yang hebat. Dia kata apa? Pada zaman sekarang, pada zaman sekarang, ibu-ibu, Allah jadikan ibu-ibu ini mandul melahirkan seperti Imam Bukhari. Tak ada orang seperti Imam Bukhari ni, tak ada. Hebatnya Imam Bukhari rahimahullah. Dipanggil sebagai imam dalam hadis Nabi SAW. Imam Bukhari. Dia bukan sembarangan nak tulis-tulis hadis, tak. Beliau menuliskan Sahih Bukhari itu. Imam Bukhari, bila dia nak tulis hadis Nabi SAW, tulis. Dia ada kitab-kitab lain-lain. Kitab yang lain pun ada juga.
Adab Mufrad dan sebagainya. Tarikh Kabir contohnya, kan? Banyak kitab. Sahih Bukhari ini, sebab dia nak letak, dia niat nak tulis kitab Sahih, nama As-Sahih, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Itu nama kitab Sahih Bukhari itu. Kita panggil Sahih Bukhari, ringkas dah. Kita kena habis sebut Sahih Bukhari, itulah kitab. Itu Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Kitab beliau ini dia nak tulis sebab dia niat tulis hadis itu hadis yang sahih. Sebab dia dengar daripada tok guru dia, Ibnu Rahawai. Ada ulama kata sebut Ibnu Rahuyah. Itu yang sebenar lah. Rahawai pun boleh juga sebut, tapi Ibnu Rahuyah. Dia kata apa? Sesungguhnya kalaulah ada orang kumpul hadis ini, hanya ada hadis sahih saja daripada Nabi SAW, maka terdetik dalam hati Imam Bukhari, kata, orang aku kumpul hadis sahih, maka dia tulis hadis sahih. Sebab sebelum itu dia tulis. Ulama kita sebut sebelum ini bahawa Imam Malik rahimahullah bila tulis hadis, dia campur hadis Nabi dan juga dia campur pendapat-pendapat dia dalam hadis. Dalam kitab Muwatta Imam Malik itu ada pendapat beliau Imam Malik dan juga hadis Nabi. Banyaknya hadis Nabi lah, tapi termasuklah pendapat-pendapat beliau dalam bab fiqh. Tapi dia dengar kepada Ibnu Rahuyah sebut, dia tulis hadis saja, hanya hadis saja letak dalam tu. Maka dia niat, maka terdetik dia tulis hadis Nabi SAW, maka dia tulis hadis tersebut. Beliau bila tulis hadis tersebut, Imam Bukhari rahimahullah, beliau tidak meletakkan sesuatu hadis pun dalam kitab beliau itu, melainkan dia akan istikharah 2 rakaat. Solat dulu 2 rakaat. Nak letak hadis tu, solat istikharah 2 rakaat. Begitu. Bagaimana ulama letak hadis. Jaga sungguh. Ya. Ada orang kritik hadis Bukhari. Nak letak hadis istikharah, kita istikharah pun buat. Nak letak hadis istikharah pada Allah SWT, adakah sahih? Tapi Imam Bukhari rahimahullah, sungguhnya aku meletakkan dalam kitab aku ini hadis-hadis yang aku telah pilih. Sebab aku solat 2 rakaat, pilih. Sungguhnya aku telah menghafal 200,000 hadis sahih. 200,000 hadis sahih aku. Dia kata, aku hafal 200,000 hadis sahih. Dalam kitab Sahih Bukhari ni ada lebih kurang 5,000 hadis. Ulang-ulang. Semua sekali ada 2,000 lebih. Hadis tu 2,000 lebih. Yang ditulis tu 5,000 kan. 2,000 lebih tu maksudnya dah tolak yang berulang-ulang, tinggal 2,000 lebih. Sikit je. Dia kata dia hafal 200,000 hadis. Imam Bukhari rahimahullah. Tapi dipilih. Dia letak dalam kitab beliau. Itulah kisah Imam Bukhari rahimahullah. Merupakan ulama hadis. Apa disebut Rawahul Bukhari, maksud hadis itu sahih. Syarat dia macam tu. Tapi kalau daripada kitab yang lain, dia tak boleh sebut Rawahul Bukhari. Sebut Rawahul Bukhari, contoh daripada Adabul Mufrad contohnya. Lewat hadis tu daripada kitab Adabul Mufrad, maka kena sebut Rawahul Bukhari fi Adabil Mufrad. Kena sebut nama kitab tersebut. Tapi apabila sebut Rawahul Bukhari, apa maksudnya dalam kitab Sahih Bukhari. Itu cara bagaimana ulama menyebut tentang hadis itu, dia ambil daripada Imam Bukhari rahimahullah. Kemudian Imam Muslim rahimahullah. Muslim bin Al-Hajjaj wafat pada tahun 291 Hijrah. Muslim An-Naisaburi, daripada Naisabur, sana juga. Sungguhnya Imam Muslim ini adalah anak murid Imam Bukhari selama-lamanya. Dia masih lagi anak murid kepada Imam Bukhari. Dia wafat pada tahun 261 Hijrah. Tapi kena faham bahawa hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan kitab Sahih Muslim itu, kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Muslim ni para ulama mengatakan nama kitab beliau adalah hadis wal hadisul musnad as-sahih binakli adlin tabitin an mithlihi ila muntaha. Macam tu dia punya nama, ulama sebut macam tu. Dia tak sebut nama hadis kitab dia, tapi macam tu nama kitab beliau. Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahullah, walaupun dia anak murid kepada Imam Bukhari, tapi tak ada satu hadis dalam kitab beliau itu riwayat daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tidak ada satu. Sebabnya bermasalah dengan guru beliau lah. Guru beliau yang
dia menghormati guru beliau selain daripada Imam Bukhari. Dia menghormati supaya tidak menjadikan terasa guru ni kata tak riwayat daripada dia kan. Macam tu, oleh itu dia tidak riwayat daripada Imam Bukhari rahimahullah. Imam Muslim ini, para ulama menyebut dalam kitab beliau itu, kitab Sahih Muslim itu, para ahli hadis di Maghribi, kawasan Maghribi ini maksudnya Algeria, Maghrib, Morocco, Andalus, kawasan itu, mereka mengangkat Sahih Muslim ini adalah kitab yang sahih sekali. Dia mengangkat dia kata kita Sahih Bukhari itu, dia kata kitab Sahih Muslim itu kitab yang paling sahih sekali. Para ulama mengatakan selepas itu, Imam Ibn Hajar, Ibn Sayuti mengatakan mereka mengangkat disebabkan susunan yang dituliskan oleh, cara yang ditulis oleh Imam Muslim dalam kitab beliau itu, Sahih Muslim itu cantik. Dia susun comel. Dia sebut hadis, lepas tu di bawah tu jalur-jalur dia. Kemudian hadis, jalur-jalur. Kemudian dikuatkan hadis yang diriwayatkan tu, dikuatkan. Dia cantik. Susunan tu cantik. Oleh itu, orang-orang Maghribi ni, Maghribi Bahad, suka pada kitab Sahih Muslim. Dan mereka menghatamkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ni di dalam bulan Ramadan. Itu cara orang dulu hatamkan Sahih Bukhari Muslim dalam bulan Ramadan. Baca hadis Sahih Bukhari Muslim. Kita biasa dengar apa? Hatam Quran. Ni hatam Sahih Bukhari Muslim dalam bulan Ramadan. Jadi itulah beberapa berkenaan dengan kitab Bukhari dan juga Muslim. Imam yang begitu hebat dalam hadis, seperti dia panggil Imam al-Muhaddisin. Dua imam hadis. Jadi seterusnya adalah hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ini nama penuh beliau Umar bin Nufail bin Abdul Uzza, Duriyah bin Abdullah bin Qurat bin Rizah bin Adi bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadari, Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Khuzaimah bin Ilyas bin Mudari bin Ma'ad Nizari bin Ma'addi bin Adnan. Itu keturunannya sampai Adnan. Umar bin Khattab Al-Adawi Al-Qurashi, dia sebut Al-Adawi Al-Qurashi. Adawi adalah datuk Nabi SAW, datuk. Oleh itu dia beritikat Adawi. Kita sebut tadi Umar bin Khattab bin Nufail bin Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurat bin Rizah bin Adi ibn Ka'ab. Ka'ab itu adalah tok Nabi yang jalur daripada Nabi SAW. Jadi dia beritikat Adi. Apabila dia nisbah kepada Adi itu dipanggil Al-Adawi. Oleh itu disebut Umar bin Khattab Al-Adawi Al-Qurashi. Al-Qurashi ni Fihr. Kita sebut tadi apa macam mana? Bin Ka'ab bin Lu'ay bin Murrata bin Fihr. Fihr itu adalah Quraisy. Quraisy ini maksud Quraisy ini adalah kata kecil. Quraisy dengan kita tasghir bahasa Arab, mengecilkan perkataan. Kirshun, para ulama mengatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kirsh ini adalah ikan yu. Ikan yu. Ikan yu itu panggil kirsh. Sama kul kirsh maksud ikan yu. Waktu dipanggilkan nama Fihr ini sebagai Quraisy, maksud dia mengecilkan perkataan kirsh itu. Kan? Tapi peliknya, kenapa dipanggil orang Arab ni panggil ikan yu pula? Pelik kan? Kan dia pelik, dia tak panggil kirsh ini. Sebab apa? Adalah orang yang garang, yang tegas. Kan? Jadi sebenarnya nama-nama orang Arab ini biasa dia letak nama beliau. Orang-orang yang ketua-ketua ni lah, pemimpin biasa ni. Dan orang Arab dia suka letak nama-nama binatang-binatang buas. Kan? Seperti apa? Fahad. Kan? Harimau. Nama harimau. Siapa anak kamu? Harimau. Orang pun takut. Orang Arab dia suka letak nama itu. Orang dulu. Macam ni kot. Siapa nama dia? Quraisy. Oh, ikan yu. Orang dengar patut ikan yu nak makan. Ya, letak nama macam tu. Orang Arab. Disebut Fahad bin sebut apa lagi? Asad. Ya. Singa. Ya. Nama siapa? Asad, singa. Oh, kita pun takut dengar.
Tapi kita tak faham bahasa Melayu tak. Tapi begitulah maksud dia. Nama siapa, anak kamu siapa nama? Singa, harimau, kan? Ikan hiu. Jadi dia menakut-nakut. Musuhnya biasanya itulah. Tapi orang Arab ini, dia letakkan nama-nama nama yang biasa ni, nama-nama comel ni. Kita panggil nama comel lah. Kepada hamba-hamba dia. Dia zaman dulu ada hamba. Nama contoh Nafi', yang memberi manfaat. Nafi'. Letak nama orang-orang hamba-hamba dia pakai nama comel. Dia tak nak letak nama yang tak elok. Dia letak nama comel-comel. Kepada hamba-hamba dia letak nama comel. Tu cara orang dulu lah. Kebanyakan macam tu. Bukan semualah. Kaedahnya bukan semualah macam tu. Tapi kaedahnya macam tu. Umumnya mereka meletakkan nama-nama mereka dengan nama-nama binatang-binatang ini. Kan? Supaya orang takut dengar. Jadi kita sebut tadi Umar bin Khattab Al-Adawi Al-Qurashi. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin bin Ilyas bin Mutari bin Adnan. Itu nama Nabi SAW. Kena hafal lah. Kau tak ingat kena ulang-ulang kan. Nama-nama Nabi kita SAW. Maka kita kena tahu nama Nabi SAW. Jadi kita sebut tadi dia dekat dengan Ka'ab kan. Adi bin Ka'ab. Sayyidina Umar tok dia Adi bin Ka'ab. Ka'ab tu tok Nabi SAW. Tok Nabi adalah Ka'ab. Yang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Adi bin Ka'ab. Kan? Adi bin Ka'ab. Jadi disebut Al-Adawi bin Ka'ab. Jadi dari keturunan dekat dengan Nabi SAW. Semua itu adalah keturunan Quraisy. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar At-Taimi. At-Taimi. Sayyidina Umar Abu Bakar At-Taimi. Lepas tu kemudian seterusnya kepada keturunan Nabi SAW. Dan seterusnya semua begitu. Umar, Osman, Ali. Sayyidina Ali kenal dah sepupu Nabi SAW. Jadi Umar bin Khattab merupakan salah seorang daripada ahadu al-mubasysyari Nabil Jannah. Salah seorang daripada 10 orang yang diberitakan bahawa masuk syurga. Kat dunia lagi dia beritahu dia semua orang masuk syurga. Dia ni masuk syurga. Macam tu. Tak ada orang lain melainkan 10 orang ni Nabi kata dia ni orang masuk syurga. Orang syurga dia ni. Tu. Ahadul mubasysyari al-asharatu mubasysyari Nabil Jannah. 10 orang yang disebut sebagai orang yang telah masuk syurga. Secara jelas lah Nabi sebut dia ni ahli syurga. Itu para khulafa ar-rasyidin yang 4 dan seterusnya. Ada nama yang lain. Dan salah seorangnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ini adalah di antara pembesar-pembesar bila mesyuarat di Darun Nadwah. Orang-orang kafir Quraisy ini bermesyuarat. Salah seorang dipanggil Umar bin Khattab. Memberi idea, memberi pendapat adalah Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab adalah seorang yang garang. Seorang yang garang, yang tegas. Sehingga kan apabila beliau ingin dilantik selepas Abu Bakar, orang tak apa suka sangat. Bukan suka sebab tegas, dia takut. Dengan orang lari apa semua. Kata Abu Bakar kata, InsyaAllah dia boleh. Dia takut, orang takut dengan Umar sebab tegas Rasulullah. Sebab apa setiap kali Nabi kata apa? Dia orang buat gini, buat gini. Dia kata, wahai Rasulullah, izinkan aku pancung telinga ni. Kasar je Sayyidina Umar ni. Pada zaman tu lah, pada zaman Nabi. Tapi apabila beliau menjadi khalifah, dilantik sebagai khalifah, beliau telah memimpin dengan pimpinan yang terbaik. Semua orang suka. Banyak kisahnya, di antaranya pada satu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu duduk dekat masjid Nabi SAW. Duduk. Dia tak ada istana, tak ada. Zaman dulu tak ada istana. Tak ada gad pun tak ada. Duduk kat sana. Datang orang cari dia. Orang luar cari dia. Mana kalau ketua kamu ni? Tu tengah baring. Tengah baring. Ada satu hari Umar bin Khattab ini, dia tengah duduk berbaring. Baring sambil penat. Penat. Bila baring, datang seorang wanita. Kejut kaki dia.
Pegang kaki dia sebab tengah baring kan, tengah tidur, pegang. Gegar kaki dia. Wahai rajul, dia kata, wahai anak, wahai orang lelaki, orang lelaki. Tolong aku, dia kata. Tolong aku ni. Kan? Maka Sayyidina Umar bangun lah. Ya amatullah, kacau aku tidur. Kejut dia tengah tidur, dia kacau aku tengah tidur. Ada apa ni? Dia tak kenal Umar bin Khattab. Perempuan tu tak kenal tu Umar bin Khattab, Khalifatul Mukmin, Amirul Mukmin, dia tak kenal. Dia kata, tolong aku je, ada benda aku cakap. Minta tolong aku. Aku ni janda. Ada anak yatim. Tapi aku tidak ada pendapatan. Aku nak minta zakat. Aku tak dapat, dia kata. Aku tak dapat zakat ni. Kau boleh tolong aku. Kau beritahu kepada ketua ni. Adalah Gubernur wakil Sayyidina Umar radhiyallahu. Dia betul. Sayyidina Umar sebut, dia sebut orang tu. Maka dia kata, aku ni perlukan duit ni, aku tak dapat. Maka Umar kata, okey, tak apa, aku beritahu. Relax, relax. Maka dia beritahu. Dia panggil. Maka dia jauh. Panggil dia punya pembantu dia. Panggil dia. Kau panggil orang ni. Masa tu gubernur tu, saya lupa nama dia. Saya ingat saya sebut. Dia panggil. Gubernur tersebut dipanggil. Kata, aku nak suruh dia datang. Orang perempuan tu kata apa? Tak, kita jumpa dia. Dia tak tahu Umar. Dia tak tahu Khalifatul Mukminin. Dia tak kenal siapa tu Khalifah duduk sebelah dia tu. Tak apa, dia datang. Tak ada masalah, jangan takut. Dia kata, wahai amatullah, kamu jangan takut. Tak apa, dia datang. Perempuan tu dah risau dah. Kenapa dia boleh panggil tak? Tak apa, dia datang. Maka pergilah pembantu tadi jumpa dengan gubernur tersebut. Maka dia beritahu, sungguhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab nak jumpa kamu. Maka pelik lah, kata, waktu ni dia panggil aku. Ya, pelik lah. Amirul Mukminin panggil dia. Ketua negara panggil dia. Pelik dia. Sebab apa? Sebab apa kan? Waktu orang tu kata, tadi aku nampak ada seorang orang perempuan dia jumpa dengan dia. Dia pun fikir apa lah di dunia ni. Orang Khattab ni tegas. Maka dia pergi. Maka Sayyidina Umar jumpa Sayyidina Umar. Kata, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Orang perempuan tu dengar. Amirul Mukminin sebelah dia. Dah. Dia takut. Dia boleh dah siap-siap barang dah belah. Tapi duduk sebelah Umar tak ada. Duduk sebelah. Tak pergi. Sayyidina Umar duduk sebelah dia. Mana pergi lagi mana? Tadi kejut dia. Ya Amirul Mukminin. Aku ni ada apa masalah? Maka Amirul Mukminin sebut. Sayyidina Umar ni ceramah dulu. Sebelum dia cakap ada ceramah tu, beri tazkirah dulu. Sungguhnya Allah SWT berikan kita kekuasaan. Allah SWT berikan orang percaya kepada kita, melantik kita sebagai khalifah jadi ketua. Berikanlah hak-hak kepada mereka. Tu Sayyidina Umar dia beritahu. Sebelum nak beritahu apa masalah, berilah hak-hak mereka, adillah kepada mereka. Maka dia sebut panjang cerita. Maka dia kata, sungguhnya wanita tak dapat zakat, tak dapat bantuan. Kenapa? Dia ada anak yatim, dia dah janda, tak ada suami, anak jaga anak yatim pula, tak bantu dia. Tengok ke ni? Tertinggal seorang ni. Maka sahabat itu bertanya, Wahai Amirul Mukminin, engkau tahu sesungguhnya kami ini telah berlaku adil, kami tidak akan melakukan mendahaki Allah Subhanahu Wa Taala atau buat maksiat. Kamu buat betul, apa kamu buat. Sama ada dia ni, dia tidak datang ketika kami panggil dia, dia tak datang ketika kami panggil dia, dia tak datang, ataupun kami terlepas pandang, tak perasan. Itu kami dah pergi tapi tak perasan, tak ada dalam senarai, ataupun dia tak datang ketika kami panggil dia, tak datang. Begitu dia jawab. Kamu tahulah bahawa kami ni tidak meninggalkan amanah ini. Kami buat betul-betul. Wahai Amirul Mukminin. Itu. Dia takutlah nak Umar. Dera, marah. Jadi akhirnya Sayyidina Umar kata, wahai amatullah, ini harta ada ni, kau ambil dulu. Nanti balik, nanti kau minta dengan dia. Kau minta dengan dia harta tersebut. Begitulah keadaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang merupakan ahlul jannah. Allah kejutkan dia. Takut di akhirat nanti perempuan itu bertanya pada Allah Ta'ala. Allah kejutkan dia. Allah kejutkan dia. Bukan wanita itu kejut. Allah Subhanahu Wa kejutkan supaya apa? Di akhirat itu tidak dibicarakan oleh Allah Subhanahu sebab perempuan tadi. Itu dia. Allah tunjuk salah satu. Dan banyak kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kisah susu yang dicampur dengan air. Akhirnya dikahwinkan anaknya dengan anak
Yang pegang susu tadi, yang anak dia kata sungguhnya Allah bukan Tuhan Omar, bukan Omar yang tak nampak. Dia kata Tuhan Omar nampak kamu buat ni. Dia kata kepada maknya. Mak dia campur dengan air susu tu campur dengan air. Dia kata Tuhan Omar tu lihat kamu bukan Omar. Kata. Ketika itu Omar bin Khattab dengan anak dia duduk kat belakang belakang dinding dengar. Esok datang suruh kahwin. Kahwin dengan anak tersebut. Sebab anak dia orang yang beriman. Itu dah banyak lagi kisah-kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang boleh kita ambil pengajaran dan kita bacalah. Sekarang orang dah buat cerita drama 30 siri tentang Umar bin Khattab. Tengok. Dia drama tersebut, kisah Umar tu kisah yang benar. Diambil daripada hadis-hadis Nabi yang sahih. Ditahqiq oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Syekh Salman Audah dan sebagainya. Ramai para ulama telah mentahqiq manuskrip tersebut, skrip untuk cerita tentang Umar tu, ulama-ulama besar, terutama Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Jadi boleh tengok dia tu dalam bahasa Arab dan terjemah bahasa Inggeris. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Umar lah yang membentuk banyak perkara ini buat, di antaranya takwim Islam. Seterusnya dia buat habis dah waktu kita ni. Sudah. Dan seterusnya adalah semayang tarawih, kita nak tarawih solat Ramadan 20 rakaat itu pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan tidaklah itu perkara yang bid'ah. Orang kata ada bid'ah, tidak. 20 rakaat itu pada zaman Sayyidina Umar. Bahkan beliau mengatakan nikmatul bid'ah hadhi, bahkan itulah sebaik-baik nikmat bid'ah. Sebab Nabi semayang 8 rakaat. Bahkan dia ada banyak perkara di situ. Bukan 20 rakaat, Nabi semayang 8 rakaat. Biasanya Nabi semayang 8 rakaat. Tapi semayang malam ni dua rakaat. Itu Nabi yang masukkan oleh Nabi. Tapi Nabi semayang 8 rakaat. Pada zaman Sayyidina Umar dijadikan dalam satu imam. Pada zaman Rasulullah, apabila Rasulullah semayang malam bulan-bulan puasa ini, bulan Ramadan, Nabi semayang. Jadi para sahabat tengok Rasulullah semayang, semayang belakang Nabi SAW. Semayang ramai belakang Nabi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga Nabi tak keluar. Akhirnya para sahabat ni hari keempat, ketiga, kelima, dia tahu kenapa Rasulullah tak keluar pula. Ya. Maka Nabi kata, sungguhnya aku takut dia ni jadi wajib pada kamu. Ya. Akhirnya orang semayang seorang-seorang. Zaman Nabi pun semayang seorang-seorang. Sikit-sikit itu, dia bukan semayang beramai-ramai. Zaman Sayyidina Umar begitu. Zaman Sayyidina Abu Bakar macam tu, zaman Sayyidina Umar macam tu, sehinggalah ketika itu. Maka Sayyidina Umar kata, kalaulah dapat dikumpulkan satu imam, maka dikumpulkan satu imam. Seorang jadi imam. Dia semayang kumpul ni, dia kumpul jadi satu imam. Maka Ubay bin Ka'ab jadi imam, baca ayat Quran. Ya, Ubay bin Ka'ab suara yang sedap, baca Quran. Maka lantik orang baca Quran yang sedap. Kan baca Quran ni kan baca sedap. Jangan pula baca dia setakat baca je, tak, kena baca sedap. Maka dia lantik untuk jadi imam. Maka dia lantik jadi imam. Ya, ketika itu maka dia kata inilah sebaik-baik nikmat. Nabi tak buat. Sebab Nabi larang semayang ramai-ramai. Ya. Semayang 20 rakaat tu pun Nabi tak buat. Ramai-ramai pula tak ada. Kenapa 20 rakaat? Kerana semayang begitu lama. Jadi dibahagikan kepada 20 rakaat supaya penat. Oleh itu dipanggil tarawih. Tarawih ni rehat. Supaya rehat lah. Ya, kalau satu rakaat bayang 5 juzuk satu rakaat. Tak larat gitu. Nabi SAW semayang 5 juzuk satu rakaat. Huzaifah bin Yaman, bila Nabi SAW semayang, maka Huzaifah kata apa? Pada rakaat pertama Nabi baca surah Baqarah. Baca surah Baqarah. Satu rakaat ni, cerita rakaat pertama. Baca surah Baqarah. Dia sampailah, dia kata agaknya Nabi ni mula dengan baca surah Baqarah. Dia kata Huzaifah belakang Nabi. Dia tengok Nabi semayang di belakang Nabi. Maka dia berkata, agak-agak Rasulullah ni berhenti 100 rakaat, satu ayat berhenti. Tak, Nabi tak berhenti satu ayat. Nabi terus. Agak-agak Nabi habis surah Baqarah ni Nabi berhenti. Dia anggap dalam hati dia Nabi berhenti surah Baqarah. Baqarah ni 2 juzuk setengah. Nabi semayang. Oh benar. Makin 2 juzuk setengah kita ada dah. Masjid ni kali pertama saya pergi dan kali terakhir. Aduh ni. Kalau buat begitu. Satu rakaat ni 2 juzuk. 2 juzuk setengah. Tapi Nabi SAW baca. Habis surah Baqarah Nabi sambung. Dan satu rakaat. Nabi baca surah Nisa dan riwayat itu. Baca surah Nisa. Baca surah Ali Imran. Nabi habis baca surah Nisa. Baca surah Ali Imran. 3 surah yang begitu panjang. 5 juzuk Nabi baca. Satu rakaat. Tak ada, kita tak ada dah. Kalau buat kat masjid ni, buat masjid Falah ni, buat 5 juzuk tu rasanya esok tak datang dah kot. 5 juzuk, 2 jam berdiri. Tak ada dah. Kali pertama saya pergi masjid ni. Baik-baik dia kata.
Kan? Jadi macam oleh itu zaman Sayyidina Umar buat potong bacaan yang sama. Kalau contoh 5 juzuk satu malam, dia bahagi-bahagi supaya tidak penat berdiri. Penat berdiri ni. Penat berdiri. Apa kata tak penat? Kita ni manusia, bukan macam malaikat. Kan? Itulah kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi saya setakat itu sahaja, insya-Allah. Pada masa akan datang kita akan syarahkan hadis ini berkenaan dengan hadis innamal a'malu binniyat, hadis yang sangat penting dalam Islam. Hadis berkenaan dengan niat. Jadi setakat itu sahaja. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.